Assalamualaikum semua. Ni ada lagi yang tak masuk ni. Tak apa, kita tunggu kejap. Bagi kawan kamu semua masuk dulu, okey? Okey, semua dah masuk ni. Sekarang dah pukul 9 dah ni. Dah 9:05 dah. Okey. Cikgu mulakan Okey, minggu ni kita akan masuk bab 3 iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, sebelum kita masuk bab ni, cikgu nak tanya dulu bab minggu lepas. Minggu lepas kan kita belajar bab 2 kan? Okey, bab 2 kita belajar pasal sel dan organel dalam sel, betul tak? Okey, jadi hari ni cikgu nak tanya dulu, apa organel yang terdapat dalam sel? Siapa nak jawab tu? Oh, Nabila. Okey, Nabila, apa? Okey, ada nukleus. Okey, lagi? Siapa nak jawab lagi? Ada jasad Golgi, betul? Lagi? Jalinan endoplasma. Okey, jalinan endoplasma kita ada dua kan? Jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Okey, lagi kita ada lysosom, kita ada mitokondria, dan vakuol kan? Okey, banyak lagi. Okey. Sebelum cikgu mula kelas hari ni, cikgu nak terang sikit. Kan sebelum ni cikgu dah suruh baca, betul tak? Sebelum masuk kelas, cikgu dah suruh baca kan? Jadi hari ni, kita akan buat kelas secara Rayleigh Robin. Okey, Rayleigh Robin ni cikgu akan bahagikan kamu dalam kumpulan. Jadi sepanjang sesi pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu akan sentiasa tanya soalan dekat setiap kumpulan. Jadi setiap kumpulan kena sentiasa alert lah nak jawab soalan nanti. Soalan-soalan semua tu berdasarkan apa yang kamu dah tengok, dah baca dalam buku teks ataupun pengetahuan. Kalau kamu ada yang rajin cari dekat luar ke, yang tu lagi bagus, betul tak? Okey, jadi hari ni kelas kita kan ada 18 orang kan? Okey, cikgu akan bahagikan kepada 6 kumpulan. Jadi setiap kumpulan akan ada 3 orang. Okey, cikgu dah hantar dekat chat ni kumpulan siapa dengan siapa. Boleh tengok dalam kumpulan chat ni. Jadi setiap kumpulan nanti bila cikgu tanya, cikgu akan panggil lah kumpulan 1 jawab. Jadi kumpulan 1 kena jawab soalan cikgu. Boleh? Okey. Jadi kita sambung kelas kita. Okey, apa itu pergerakan bahan merentasi membran plasma? Kenapa ada berlakunya pergerakan bahan ni? Sebab sebab apa? Kalau tengok dalam buku teks kan dah ada tulis. Okey, yang pertama ialah keperluan pergerakan bahan merentasi membran plasma. Keperluan dia apa? Dari segi apa? Okey, yang pertama kita boleh tengok dekat sini. Banyak tulis dekat sini kan? Okey. Apa yang pertama dia kata, sel hidup memerlukan bahan dari persekitaran luar untuk menjalani proses hidup. Okey. Cikgu nak tanya kumpulan 3. Apakah contoh-contoh bahan yang diperlukan daripada luar sel? Ya, Hadi? Ya, betul. Contoh dia macam air, oksigen, vitamin, okey, glukosa, ada asid amino. Okey. Selain itu juga kita akan sel kita ni akan melakukan proses metabolisme dalam sel untuk menghasilkan bahan buangan yang perlu disingkirkan daripada sel. Okey, proses metabolisme ni dia akan menghasilkan contoh macam gas karbon dioksida, dia akan menghasilkan air dan juga garam mineral. Jadi, bila bahan-bahan tu dihasilkan dalam sel dan bahan tu tak diperlukan dalam sel, dia akan dirembeskan keluar daripada sel. Okey? Dan akhir sekali, sel mesti membenarkan setengah bahan masuk dan keluar daripada sel. Ni bahan-bahan ni akan dikawal oleh membran plasma lah. Membran plasma ni lah akan mengawal bahan mana yang boleh masuk dalam sel, bahan mana yang akan dikeluarkan daripada sel. Okey. Seterusnya, okey, kita dah tahu kan kenapa bahan ni akan bergerak masuk ataupun keluar daripada sel. Jadi, sekarang kita akan masuk kepada struktur-struktur yang ada pada membran plasma. Okey, cikgu nak tanya kumpulan 4. Apa contoh struktur yang ada pada membran plasma?
apa? Molekul protein. Okey, molekul protein ni kita ada dua, iaitu protein liang dan protein pembawa. Okey, betul. Kumpulan dua. Lagi ada struktur apa lagi? Fosfolipid. Okey, betul, fosfolipid. Lagi cikgu nak tanya kumpulan 6. Okey, kumpulan 6. Ada struktur apa lagi? Okey, kita ada kolesterol, betul. Kumpulan apa cikgu tak sebut lagi? Kumpulan 1. Ada apa lagi dekat membran plasma ni? Kita ada glycoprotein. Okey, last sekali kumpulan cikgu tak sebut. Kumpulan 5. Okey, ada apa? Kita ada glycolipid. Okey, betul lah apa yang kamu cakap semua ni. Okey, sekarang cikgu akan terangkan setiap satu struktur tu, okey? Bagi perhatian, okey, tahu. Okey, yang pertama kita akan tengok kepada fosfolipid. Fosfolipid ni struktur membran plasma ni kita akan tengok mengikut model mozaik berdalih. Okey, molekul protein yang terapung dalam dui lapisan membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. Okey, contoh kenapa dia sentiasa berubah-ubah, kalau kita tengok kan, kita search gambar sel haiwan dengan sel tumbuhan. Okey, contoh macam, okey, kalau kamu tengok gambar sel tumbuhan dia ada bentuk tetap sebab dia ada selulus, kan? Tapi kalau sel haiwan dia bentuknya tak tetap, sebab itulah dekat sini membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. Sebab sel haiwan dia hanya ada membran plasma, dia tak ada selulus. Okey. Bahagian kepala kutub bersifat hidrofilik, iaitu tertarik kepada air. Bahagian ekor tidak berkutub bersifat hidrofobik, iaitu tidak tertarik pada air. Okay, kita tengok gambar kat sini. Okey. Molekul fosfolipid. Okey, molekul fosfolipid, okey, dia ada struktur fosfolipid ni, dia ada dua. Satu kepala yang warna merah ni. Yang kedua ialah hidrofobik. Okey, kepala ni hidrofilik. Kepala ni kalau tengok dekat dui lapisan ni, dia akan menghala belah atas ni bahagian luar sel dan bahagian bawah ni bahagian dalam sel. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks, ada kan tunjuk dalam buku teks, betul tak? Okey, bahagian kepala ni akan tertarik kepada air. Manakala bahagian ekor pula dia tak suka air, dia tidak tertarik kepada air. Jadi nak ingatkan dua ni senang je. Yang pertama kamu tengok, okey, kepala hidrofilik, ekor hidrofobik. Fobik ni kamu ingat perkataan fobia. Fobia maksudnya tak suka, betul tak? Jadi dia fobia kepada air. Hydro ni maksudnya air. Kepala hidrofilik, jadi kalau yang ni hidrofobik, nanti satu lagi hidrofilik. Okey. Cikgu dah terangkan tadi kan, okey, bahagian kepala akan mengalir ke arah bendalih di luar sel dan juga bendalih di dalam sel. Lepas tu bahagian ekor molekul akan kedua-dua lapisan menghadap antara satu sama lain. Ni contoh macam kamu tengok sandwich. Ada roti dua-dua, lepas tu dalam dia ada inti. Ataupun Oreo yang coklat kat luar, yang dalam tu ada inti warna putih tu. Okey, yang coklat dua tu bahagian kepala, yang dalam tu inti warna putih tu bahagian ekor. Dia struktur dia macam tu lah, dia akan mengelilingi satu sel tu. Okey. Ni satu lagi contoh, kan cikgu cakap tadi kan, satu bahagian luar sel, satu bahagian dalam sel. Okey. Okey. Selain itu, kan tadi kita dah cakap struktur dia ada banyak kan. Okey, kita akan masuk pula kepada molekul protein. Terdapat pelbagai jenis molekul protein yang terbenam dalam membran plasma. Sama ada separa ataupun terbenam sepenuhnya, ataupun berselerak secara meluas di antara dui lapisan fosfolipid. Okey. Cikgu cakap tadi Oreo kan. Okey, satu Oreo. Lepas tu kat sebelah tu dia ada molekul protein. Lepas tu dia pusing pula. Dia sambung balik dengan fosfolipid tadi. Lepas tu dia ada lagi molekul protein. Okey, maksudnya
satu sel tu dia akan ada banyak lah molekul protein ni. Tak kisahlah dia ada protein liang ke, protein pembawa ke ataupun kedua-duanya. Okey. Okey, yang pertama dia ada protein liang dan protein pembawa. Apa beza protein liang dan protein pembawa? Siapa nak jawab? Cikgu nak panggil kumpulan 5. Okey. Apa beza protein liang dan protein pembawa? Cikgu nak tanya dari segi struktur dia. Okey, protein liang dia akan membentuk satu liang dekat protein tu. Dia akan straight, dia ada liang, ada ruang dekat protein tu. Okey. Protein pembawa pula dia akan jadi buka tutup. Maksudnya dia akan, contohlah kalau ada bahan daripada luar, contoh macam asid amino daripada luar sel. Dia akan terbuka di bahagian luar sel tu. Lepas tu molekul asid amino tu akan masuk dalam molekul protein pembawa ni dan dia akan tutup di bahagian luar, dia akan buka pula di bahagian bawah iaitu bahagian dalam sel. Barulah molekul asid amino tu akan masuk dalam sel. Okey, faham cikgu tunjuk macam tu? Kamu kena tengok betul-betul cikgu orang ni sebab soalan ni pun soalan yang famous. Okey? Okey. Protein liang ni dia akan membawa ion ataupun molekul-molekul yang kecil saja. Tapi kalau protein pembawa dia akan bawa molekul yang lebih besar lah daripada protein liang. Okey. Seterusnya. Jadi cikgu dah cakap kan. Okey, fungsi dia akan bawa contoh macam dia akan bawa macam dalam molekul protein ni dia akan bawa glukosa, asid amino ataupun kalsium. Okey? Kalau cikgu tanya, cikgu nak tanya kumpulan 3, bahagian fosfolipid dia akan membenarkan bahan apa yang melalui? Siapa tahu? Siapa ada buat search ke? Ada baca dalam buku ke? Okey, dia akan bawa bahan-bahan yang lebih kecil. Macam, contoh macam air, gas-gas macam oksigen ke, karbon dioksida ke, ataupun vitamin. Okey? Seterusnya, kita akan masuk kepada struktur seterusnya iaitu glycoprotein. Glycoprotein dan glycolipid. Okey, yang pertama glycoprotein iaitu protein yang mempunyai rantaian dengan karbohidrat. Sebab tu ada dipanggil glycoprotein. Kegunaan glycoprotein ni ialah molekul reseptor untuk hormon seperti insulin. Okey, seterusnya glycolipid iaitu lipid, lemak yang ada rantaian dengan karbohidrat. Okey. Dia akan menjadi antigen bagi membolehkan pengencaman sel. Okey. Tujuan glycoprotein dengan glycolipid ni untuk menstabilkan membran dengan membentuk ikatan hidrogen bersama air. Okey. Seterusnya, okey, ni contoh, dia tunjuk contoh glycolipid dengan glycoprotein. Dia adalah dekat antara fosfolipid ni. Okey. Glycoprotein pula dia kebanyakan dia ada dekat-dekat dengan molekul protein tadi iaitu protein liang dan protein pembawa. Okey, next. Struktur terakhir iaitu molekul kolesterol yang berada antara molekul fosfolipid. Okey, kolesterol menjadikan dui lapisan lebih kuat, lebih fleksibel dan kurang telap terhadap bahan larut air seperti ion. Selain itu, dia akan membentuk satu struktur yang dinamik dan lebih fleksibel. Okey, sifat ini akan menyebabkan membran plasma mempunyai sifat bendalin, iaitu menjadikan membran plasma kita ni lebih fleksibel. Okey. Okey, ada tak siapa nak tanya pasal struktur-struktur yang terdapat dalam membran plasma? Mana tahu ada yang tak faham ke? Betul ni tak ada?
Okey, kalau tak ada, kita akan masuk kepada bahagian ketelapan membran plasma. Okey. Sifat ketelapan membran plasma. Suatu membran akan dikatakan telap terhadap sesuatu bahan sekiranya membenarkan bahan itu bergerak membenarkan semua bahan untuk bergerak merentasinya. Tetapi kalau membran itu dikatakan tidak telap, yang maksud suatu bahan tidak boleh merentasi. Jadi membran plasma, iaitu membran sel ni, dia bersifat telap memilih. Maksud telap memilih dekat sini, dia hanya membenarkan sebahagian bahan saja yang boleh melalui membran plasma ni. Maksudnya tak bolehlah semua benda nak masuk je. Beza dengan selulus yang ada dekat sel tumbuhan yang di bahagian luar membran plasma tu, selulus tu dia bersifat telap sepenuhnya. Maksudnya dia boleh membenarkan bahan melalui selulus tu dengan mudah. Dia tak ada, dia bukannya sifat telap memilih. Okey, faham? Okey. Okey, macam cikgu cakap tadi, ia membenarkan pergerakan bebas setengah bahan merentasi dan menghalang atau menghadkan pergerakan bahan lain. Okey, membran plasma mempunyai sifat telap memilih disebabkan struktur binaannya. Okey, lapisan fosfolipid dan protein menentukan ciri ketelapan membran terhadap bahan-bahan tertentu. Okey, macam contoh fosfolipid, dia hanya membenarkan molekul-molekul yang kecil macam air, gas. Gas tu macam gas karbon dioksida, gas oksigen. Lepas tu dia membenarkan vitamin yang larut lemak. Sebab kita tengoklah nama pun fosfolipid. Lipid tu lemak. Jadi vitamin yang larut lemak ni contoh macam vitamin A, vitamin D, E dengan K. Okey. Macam molekul protein pula, dia membenarkan ion-ion tertentu saja. Contoh macam kalsium. Lepas tu dia protein kan. Protein dia akan membenarkan macam asid amino dan glukosa untuk merentasi molekul protein tadi tu. Okey. Okey, ni contoh yang ada dalam buku teks kamu kan, gambar rajah ni, betul tak? Warna biru ni, yang bulat-bulat ni ialah kepala hidrofilik. Okey, yang bawah tu yang macam kaki-kaki banyak-banyak tu ialah ekor hidrofobik. Okey. Jadi ini ialah lapisan dui fosfolipid. Kenapa nama dia dui fosfolipid? Dia ada satu lapisan dekat atas dan satu lapisan dekat bawah. Bergabung kan. Sebab tu nama dia dui fosfolipid. Tapi kalau kita ambil satu je macam gambar yang besar kat sini kan, itu nama dia fosfolipid saja sebab dia satu saja. Okey, lepas tu kita tengok bahagian luar sel, kita boleh nampak ada yang warna coklat ni, warna brown ni. Ini ialah molekul protein. Okey, kalau kita tengok yang sebelah kiri ni, dia ada liang kan. Jadi yang ni ialah protein liang. Yang ni kita tak nampak liang dia, yang ni ialah protein pembawa. Lepas tu dekat bahagian molekul protein ni kita boleh nampak ada glycoprotein. Okey, lepas tu dekat hujung ni dia ada duduk dekat fosfolipid ni. Namanya glycolipid. Kolesterol pula dia akan ada antara fosfolipid ni. Dia nampak kan dia duduk kat tengah-tengah ni. Okey, ni namanya kolesterol. Okey. Dah siap dekat sini. Okey, cikgu akan masuk bahagian aktiviti. Okey, yang pertama cikgu nak minta kamu lukis dan labelkan struktur mozaik berdalih membran plasma. Contoh macam gambar cikgu bagi ni, okey, dia ada dua lapisan, dia ada protein liang, ada protein pembawa, ada glycolipid, ada glycoprotein. Lepas tu kena ada kolesterol. Okey, cikgu bagi masa 10 minit, sempat tak? Okey, cikgu bagi masa 10 minit. Semua kena lukis dan hantar dalam
grup WhatsApp kita. Okey? Okey dah, semua dah lukis tak? Okey, sebelum cikgu sambung, cikgu nak tunjuk satu video ni dekat YouTube. Itu video berkaitan dengan aplikasi pergerakan bahan berorientasi membran plasma. Boleh nampak kan? Okey. Cikgu play video Cikgu nak cepatkan sikit masa. Dalam industri makanan, ada pelbagai cara untuk membuat makanan. Di antara cara tersebut ialah kaedah penjurukan. Jadi maksud penjurukan... Minta maaf kalau tak dengar sebab laptop cikgu problem sikit. Okey. Okey, jadi dalam pembuatan penjurukan ni, makan kaedah penjurukan. Okey, kalau tengok dekat sini, dia tulis apa itu penjerukan. Penjerukan ialah suatu proses penyingkiran air daripada makanan bagi menghalau pembiakan bakteria pada makanan. Okey, proses penyingkiran air. Maksudnya macam kita baca tadi, kita belajar tadi keperluan pergerakan merentasi keperluan bahan merentasi membran plasma, iaitu untuk bahan itu diperlukan oleh sel ataupun bahan itu tidak diperlukan oleh sel. Macam contoh dekat sini, air tidak diperlukan oleh sel. Jadi dia akan berlaku proses penyingkiran. Okey, jadi dalam pembuatan penjerukan ni, kita perlukan apa? Okey, barang-barang dia mudah saja. Bagi contoh, gula, garam, bekas, cuka, air, kosong dan juga buah-buahan pilihan anda. Dan sebagai contohnya ialah apple. Jadi langkah pertama untuk pembuatan jeruk ni ialah dengan masukkan 1 sudu kecil gula dan gaulkannya bersama-sama dengan Mula-mula letakkan garam. Dan langkah kedua adalah dengan memasukkan 1 sudu kecil garam ke dalam gaulan buah-buahan tadi dan gaulkannya supaya rata dengan garam anda. Dan bagi langkah ketiga pula ialah pilihan anda sendiri, iaitu dengan masukkan cuka yang berperisa Ini letak cuka dalam gaulan buah-buahan tadi untuk menambahkan rasa keenakan ini. Seterusnya, bagi langkah keempat pula ialah dengan masukkan potongan buah-buahan tadi ke dalam bekas. Masukkan dalam bekas. Langkah kelima, masukkan separuh cawan air ke dalam balang tersebut dan juga Dia masukkan air. Setelah menutup balang tersebut, goncang bagi melarutkan. Cikgu tengok paras air dia banyak tu je, sikit je. Dan ia merupakan pilihan tersendiri masing-masing untuk kandungan air yang ingin dimasukkan. Bagaimana penjerukan ni boleh mengurangkan kandungan air dalam makanan? Jadi, kaedah ni ialah sekiranya garam dan gula ditambahkan secara berlebihan dalam balang jeruk tersebut. Okey, baca dekat sini. Okey. Apabila garam dan gula ditambah secara berlebihan dalam balang jeruk tersebut, semakin banyak molekul air akan meresap keluar daripada makanan. Okey, ini kita akan belajar nanti dalam osmosis, iaitu pergerakan air. Okey. Cuma cikgu nak tunjuk dekat sini yang macam air tu akan jadi macam bahan buangan lah daripada sel. Okey. Tuang ke dalam balang akan Tapi ini kita akan belajar dekat osmosis nanti. Okey, boleh? Akan meresap keluar secara osmosis dari sat-sat apple dalam larutan garam dan gula tersebut kerana keupayaan air adalah lebih rendah daripada zat larut yang wujud dalam sat-sel tersebut. Terima kasih kerana menonton. Daripada saya, Muhammad Aziz bin Abdul Albi. Bye. Okey, dah habis. Ya, kita sambung. Okey, seterusnya cikgu nak kamu buat peta iting. Ini contoh cikgu buat, kamu boleh tengok untuk sesi PDPR kita hari inilah. Maksudnya tadi kan kita dah belajar keperluan bahan merentasi membran plasma, lepas tu komponen bahan dan fungsi,
Last sekali ada ketelapan membran plasma. Okey, ni cikgu bagi masa kejap je, 5 minit je dah sempat siap dah ni. Okey, semua dah siap ke? Okey. Nanti bila-bila kamu boleh je rujuk peta writing ni bila kamu nak study nanti. Okey? Nak buat ulang kaji ke, kamu boleh rujuk peta kamu ni lah. Okey. Okey. Last, cikgu nak bagi tugasan. Tugasan ni cikgu nak tengok minggu depan. Boleh? Tugasan ni, cikgu nak setiap kumpulan bina satu soalan untuk diberikan kepada kumpulan-kumpulan lain. Maksudnya kumpulan 1 dia ada satu soalan, kumpulan 2 ada satu soalan, kumpulan 3 ada satu soalan sendiri, 4, 5, 6 semua kena ada satu soalan. Okey, setiap soalan tu kamu bagi dekat kumpulan lain. Maksudnya nanti setiap kumpulan akan ada 6 soalan, betul tak? Okey. Soalan mestilah berkaitan apa kita belajar hari ini, iaitu berkaitan keperluan bahan merentasi membran plasma. Lepas tu komponen-komponen dalam membran plasma. Lepas tu berkaitan dengan ketelapan membran plasma. Okey, soalan kalau boleh cikgu nak soalan yang berbentuk struktur. Boleh? Okey, cikgu nak soalan berbentuk struktur yang boleh bagi banyak poin isi lah. Boleh? Okey, tak naklah soalan senang sangat. Boleh ke semua? Boleh buat ke? Okey, nanti soalan-soalan tu tolong letakkan dalam grup WhatsApp. Cikgu nak semak. Kalau okey soalan kamu, boleh proceed bagi kat kawan-kawan yang lain. Boleh? Okey, tugasan ni cikgu nak tengok minggu depan. Okey, last rumusan. Cikgu nak wakil setiap kumpulan untuk bagi rumusan. Boleh? Boleh ke tak ni? Okey, cikgu pick lah. Okey, cikgu nak kumpulan 6. Bagi sikit rumusan kamu. Siapa nak bagi tu? Okey, Safia. Okey. Apa Encik Safia cakap tadi, dia bagi tahu struktur-struktur yang ada dalam membran plasma, iaitu dia akan cakap ada molekul protein, ada kolesterol, ada fosfolipid. Okey, betul lah tu. Okey, lagi cikgu nak panggil kumpulan 2. Okey, apa lagi cikgu ajar hari ni tadi? Okey. Berkaitan ketelapan membran plasma. Maksudnya, membran plasma ini bersifat telak memilih. Dia hanya membenarkan sesetengah bahan untuk merentasi membran plasma. Okey, last cikgu nak panggil kumpulan 1. Okey. Kumpulan 1. Siapa tu? Waki. Okey, Waki. Okey, keperluan bahan merentasi membran plasma. Kenapa? Sebab sel akan memerlukan bahan-bahan yang daripada luar sel. Contoh bahan luar sel tadi apa? Gas oksigen. Betul? Gas karbon dioksida. Lagi? Lepas tu bahan buangan sel contoh macam air. Lepas tu garam mineral. Okey. Betul lah tu apa yang kamu cakap tadi tu. Okey. Semua dah faham kan? Ada apa-apa nak tanya ke sebelum habis kelas? Okey, tak ada. Kalau tak ada, cikgu tutup kelas hari ini. Kita jumpa minggu depan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.